Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Pantau Kerajaan Baru. Apa sahaja yang berlaku dan melibatkan keresahan rakyat, itu yang kami pantau, dan hal yang berkaitan dengan banjir juga menuntut perhatian semua pihak, daripada rakyat marahan hinggalah mereka yang berada di tampuk kuasa. Setakat jam 4 petang tadi, Sabah terus kekal menjadi wilayah paling teruk dilanda banjir apabila mencatatkan bilangan mangsa teramai ditempatkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS, iaitu seramai 2,639 mangsa daripada 927 keluarga. Menurut infografik yang dikongsikan menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, dua daerah di Sabah yang terjejas dengan banjir ialah dengan Pitas yang keadaan ataupun daerah yang paling teruk. Manakala di Johor pula mencatatkan penurunan jumlah mangsa pada ketika ini pada 2,164 yang ditempatkan di PPS di 7 daerah. Negeri lain yang turut terjejas termasuk Pahang dengan 314 mangsa daripada 96 keluarga. Secara keseluruhannya, 3 negeri yang terjejas banjir dengan jumlah mangsa dicatatkan sebanyak 5,117 orang melibatkan 1,624 keluarga. Dan kalau menurut daripada laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, diramalkan hujan berterusan diramal melanda di kawasan di pantai timur dan juga selatan tanah air sehingga Isnin ini. Ini kemaskini anda boleh ikuti di astroawani.com, di mana hujan lebat berterusan dijangka melanda negeri-negeri di pantai timur serta selatan tanah air sehingga Isnin ini 1 Januari. Mungkin anda boleh naikkan visual dan juga paparan daripada iPad ini, di mana ini adalah Jabatan Meteorologi juga menerusi ramalan yang dikeluarkan pada tengah hari tadi memaklumkan hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka melanda Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih di Kelantan serta seluruh kawasan di Terengganu. Itu adalah situasi terkini yang berlaku dan juga amaran yang dikeluarkan oleh Malaysia. Namun, bagaimanakah tindakan segera apabila kita berurusan dengan bencana dan juga kejadian alam seperti ini? Profesor Madya Insinyur Dr. Muhammad Fadil Makdin merupakan pengarah pelestarian UTM bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat petang Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mengulas mengenai banjir, saya rasa baru sahaja tak sampai sebulan ataupun 2 bulan kita bercerita banjir monsun timur laut. Tapi ini banjir yang berlaku di beberapa buah negeri. Dan ini suatu perkara yang bukan lagi fenomena luar biasa, seolah-olah satu perkara yang menjadi acara tahunan yang bukan sekali saja tapi beberapa kali. Dan kalau kita melihat kepada angka-angka dan juga tebaran daripada negeri Sabah, Johor, inilah lokaliti-lokaliti yang berbeza-beza. Impak dan juga kesan banjir juga berbeza. Bagaimanakah kita bercerita mengenai peristiwa banjir ini dan juga bagaimana kita perlu juga keluar daripada zon sekadar bercerita jumlah mangsa banjir dan PPS, tapi lebih melihat kepada lokaliti tertentu itu? Baik, terima kasih. Pada pandangan saya, situasi banjir ini adalah merupakan satu fenomena biasa yang telah pun berlaku sejak berlakunya perubahan melibatkan kepada dipanggil sebagai perubahan secara mikro. Dan kita dapati ada banyak faktor yang mempengaruhi kepada bencana banjir ini yang saya boleh katakan sebagai bencana iklim, yang mana kalau kita lihat beberapa kawasan yang dahulunya merupakan adalah kawasan reserve, kawasan simpanan dan sebagainya, kemudian diterokai, kemudian juga dijadikan sebagai kawasan kediaman, dijadikan kawasan perindustrian dan sebagainya. Ianya telah merubah sedikit sebanyak landscape kepada struktur bagaimana pentadbiran semasa, terutamanya melibatkan kepada struktur saliran, struktur teknikal dan juga reka bentuk yang memadai dan mencukupi bagi memenuhi keperluan bagaimana menangani isu terutamanya saliran ataupun air, sumber air. Jadi saya melihat keadaan ini dia sangat kritikal pada waktu sekarang kerana pertama, kita sudah pun mempunyai sedikit sebanyak maklumat 10 tahun yang berkaitan dengan apakah perubahan yang akan berlaku terutamanya di kawasan-kawasan yang biasa mengalami banjir. Ini saya sebutkan yang biasa mengalami banjir. Kita tidak sebut lagi kawasan yang belum pernah mengalami banjir. So, kawasan yang biasa mengalami banjir sepatutnya sudah pun mempunyai mitigasi tambahan terutamanya melibatkan pertukaran tertentu daripada agensi yang terlibat bagi menguruskan terutamanya bagi mengurangkan dampak ataupun impak kepada banjir. Banjir itu tetap akan berlaku tetapi mengurangkan impaknya.
Yang kedua adalah kita melihat kepada bagaimana situasi semasa yang sedang kita hadapi sekarang, di mana kawasan-kawasan yang belum pernah menghadapi ataupun kawasan baru yang ditebus guna untuk dijadikan sebagai kawasan kediaman, kawasan perindustrian dan sebagainya, ianya perlulah dijadikan sebagai salah satu reka bentuk baru ataupun satu SOP baru yang perlu diambil kira oleh mana-mana agensi termasuk kerajaan tempatan untuk bekerjasama lebih rapat bagi menangani isu berkaitan dengan adakah reka bentuk ini ataupun kapasiti ini mampu untuk menangani fenomena dalam jangka masa tempoh yang sederhana. Bukan kita tengok dari segi jangka masa panjang, tapi jangka masa mungkin 3 hingga 5 tahun. Kerana perubahan iklim yang berlaku ataupun perubahan mikro yang berlaku di Malaysia ini sudah menuntut ataupun menjelaskan kepada kita bahawa tindakan yang perlu kita buat sekarang adalah satu tindakan teknikal. Dia bukan lagi di bawah kesiapsiagaan, tetapi dia lebih kepada perubahan bagaimana cara kita nak menguruskan daya kepada inovasi dan juga kejuruteraan itu sendiri. Prof, tapi kalau maksudnya begitu, adakah Prof mengatakan bahawa sekarang ni kita bertindak menguruskan banjir untuk menyediakan pusat pemindahan sementara, menyelamatkan mangsa, tetapi tidak bertindak sebelum itu lagi, sebelum rumah itu dibina, kawasan itu sesuai ke tidak buat rumah. Ataupun adakah kita didedahkan dengan maklumat bahawa kawasan perumahan yang baru kita beli itu adalah kawasan yang berisiko banjir. Adakah itu maksudnya dan kita tidak ada persediaan yang inovatif yang lebih ke hadapan untuk mengatakan bahawa benar ini kawasan banjir dan ini langkah yang sudah kita lakukan untuk mencegahnya. Di mana kita tahap sekarang ini? Baik, sebenarnya kalau kita melihat kepada struktur perancangan yang disediakan mana-mana kerajaan tempatan, mereka sudah pun mempunyai plan-plan tambahan, terutamanya melibatkan kepada zon ataupun rancangan kajian. Tetapi zon ini kadang-kadang dia berubah, dia melibatkan kepada perubahan semasa dan ianya perlu dibuat kemaskini. Jadi apabila kemaskini satu-satu rancangan kajian tempatan yang dimasukkan, ianya mengambil kira teknikal, keperluan teknikal terbaru yang perlu dimasukkan dalam struktur kajian. Jadi yang ini saya rasa kemungkinan masih lagi belum mencapai tahap yang sepatutnya di peringkat kerajaan tempatan. Cuma di peringkat kesiapsiagaan, saya dapati kita sudah mencapai hampir 90% daripada kesiapsiagaan. Terutamanya kita sudah pun mempunyai data perubahan dari segi analisis yang berkaitan dengan perubahan daripada mana-mana keadaan lokaliti yang berlaku. Yang kedua juga kita ada merujuk kepada pelbagai data yang diterima daripada maklumat-maklumat di kawasan-kawasan tertentu walaupun kawasan tersebut tidak pernah berlaku banjir. Dan yang ketiga adalah melibatkan kepada situasi semasa yang diambil sewaktu dalam proses bencana berlaku dan tindakan susulan telah pun dilakukan oleh agensi yang terbabit. Jadi saya melihat kepada satu perubahan yang berlaku melibatkan kepada perubahan struktur melibatkan kajian dan juga melibatkan plan tambahan yang dibuat di peringkat kerajaan tempatan. Pada waktu sekarang lah sebenarnya mereka perlu memasukkan elemen baru. Elemen baru yang dimasukkan ke sini mesti ada plan mitigasi tambahan yang belum pernah dilaksanakan dalam mana-mana kesiapsiagaan. Yang ini dimaksudkan sebagai plan tambahan. Jadi ini perlu dimasukkan dalam salah satu SOP baru untuk Malaysia menghadapi fenomena banjir. Dan itu belum lagi dilakukan maksudnya? Belum, kita masih lagi melihat kepada kesiapsiagaan berbentuk jangka masa pendek. Apa yang perlu dilakukan? Kerana ramai ada juga diskusi sebelum ini apabila kita cerita pasal banjir, bukan sahaja program tebatan banjir yang kita perlukan, tapi ialah program jangka masa panjang. Kalau contoh yang sering diberikan ialah kepada negara Belanda ataupun Netherlands, itu plan jangka dan juga bencana mereka itu untuk tempoh ratusan ribuan tahun. Begitu juga dengan Jepun. Tapi diskusi seperti ini tidak dengar di Malaysia. Kita tidak bercerita, kalau dulu zaman-zaman atuk nenek kita mungkin ada cerita pasal rumah rakit. Tapi arus pemodenan menyebabkan bahawa tidak ada dan tak banyak lagi orang nak buat rumah rakit untuk berdepan dengan situasi kemungkinan banjir dan sebagainya. Apa diskusi yang diperlukan pada hari ini? Banyak kita ceritakan, tapi nak merakyatkan itu dan juga untuk memastikan bahawa kita benar-benar faham apa yang sedang berlaku dengan alam kita pada hari ini. Benar, sebenarnya ramai pakar-pakar yang ada di Malaysia sudah pun mencadangkan beberapa kaedah inovatif. Dan antara daripadanya salah satu yang disebutkan tadi Cik Fitri adalah berkaitan dengan rumah terapung ataupun rumah rakit, ataupun dulu kita pernah ada satu definisi khas yang kita gunakan dipanggil sebagai rumah amfibia.
Cuma keadaan teknikal yang membantu untuk kita memahami bahawa tidak semua kawasan kediaman ataupun kawasan perumahan yang perlu mengambil kira program seperti ini. Bermakna contohnya kalau katalah kita melaksanakan di kawasan pedalaman sebagai satu contoh, mungkin rumah rakit tu lebih sesuai, ataupun mungkin di kawasan yang berdekatan dengan lembangan sungai, mungkin kita perlukan rumah amfibia sebagai satu contoh, ataupun rumah yang mempunyai sedikit struktur kejuruteraan yang berbeza, di mana apabila berlakunya banjir, mereka boleh menaikkan sedikit taraf ataupun tahap rumah tersebut. Jadi ini kemungkinan tidak boleh berlaku, tidak boleh diadaptasi kepada semua keadaan. Jadi ianya melibatkan kepada pelan-pelan tambahan yang saya sebutkan tadi. Sebagai satu contoh pelan tambahan yang perlu dibuat adalah, yang pertama yang kita kena melihat di sini adalah keperluan dari segi saliran itu sendiri. Keperluan daripada pelebaran sebagaimana kita tengok sungai dan juga pemendapan sungai. Sebab ini adalah merujuk kepada kawasan yang paling mudah untuk mengalami surplus ataupun banjir ataupun laluan air yang akan mempengaruhi kepada kadar larian itu sendiri. Yang kedua adalah melibatkan kepada kawasan bentuk muka bumi. Sebagai satu contoh, kalau sekiranya kita sebagai contoh di Belanda, bagaimana mereka negara mereka di bawah paras laut, tetapi mereka pernah mengalami banjir besar sekitar tahun 50-an, 40-an yang dahulu, tetapi mereka sudah pun membuat beteng-beteng pasir. Mereka sudah pun membina satu empangan yang boleh mengairi kawasan yang dahulunya pernah ditenggelami dengan air, dan mereka sudah pun membuat perancangan tambahan dalam bentuk jangka masa panjang. Jadi yang inilah yang sebenarnya kita sudah ada pelan jangka masa panjang, cuma kaedah pelaksanaan ataupun prosedur sewaktu mungkin apabila kita dah mengetahui bahawa ramalan kaji cuaca menunjukkan bahawa 2-3 hari ini kawasan lebat dan sebagainya, so bagaimana kita nak membuat mitigasi di peringkat mengalirkan air ini tadi, dan untuk mengurangkan dampak kepada kejadian banjir. Yang ini yang sebenarnya yang kita perlukan dimasukkan sebagai pelan tambahan tadi. Kita negara yang tidaklah besar tetapi mungkin bentuk muka bumi kita agak berbeza-beza. Apabila kita menyebut mengenai keadaan banjir yang berlaku di Pitas Sabah, ini sudah pasti jauh berbeza dengan keadaan yang berlaku di Johor. Begitu juga di faktor di Pantai Timur. Sebagai seorang pakar pelestarian alam dan juga melihat kepada bencana secara keseluruhannya, daripada data dan juga daripada segi identifikasi geografi kita, adakah sukar untuk menangani banjir di Malaysia ini? Kerana saya pasti ini tidak satu mekanisme sesuai untuk semua jenis kawasan di Malaysia. Apa uniknya dan bezanya keadaan dan juga situasi di Malaysia ini, Doktor? Betul. Isu kita bercakap mudah. Cuma untuk pelaksanaan ia memerlukan satu secara penyelarasan, terutamanya melibatkan kepada agensi tempatan. Hanya kerajaan tempatan yang mengetahui bagaimana keadaan mereka untuk membina dan juga melaksanakan SOP tambahan yang saya maksudkan. Sebagai satu contoh, kita melihat kepada kawasan yang dia begitu landai, maksudnya tidak pernah berlaku banjir dan sebagainya, tiba-tiba berlaku banjir. So apa puncanya? So puncanya boleh dilihat ataupun diperhatikan apabila kita melihat air aliran ini selepas banjir, berapa jangka masa kadar surut air banjir itu di kawasan tersebut. Kalau kita melihat kalau banjir itu hujan telah berlalu tetapi banjir itu lambat surut dalam tempoh hingga 4 ataupun 5 jam, bermakna kita tahu bahawa kawasan itu sudah pun mempunyai masalah penyumbatan dari segi saliran-saliran utama. Jadi di sini menunjukkan kepada bahawa berlaku puing-puing tadi ataupun aliran sampah tadi telah termendap di kawasan ini tadi. Tetapi kalau kita melihat pada kawasan tanah tinggi ataupun kawasan yang mempunyai lembangan dan sebagainya, kemungkinan ianya disumbangkan oleh faktor seperti kalau kita tahu bahawa adanya faktor pasang surut, air pasang besar. Jadi bila berlakunya hujan tambahan dan begitu juga dengan air pasang, maka perkara ini akan menyebabkan ianya bercantum dan air itu akan jadi air termenung. Jadi inilah yang menyebabkan penyelesaian secara teknikal ataupun bentuk kejuruteraan itu sangat-sangat penting dan sangat mustahak. Jadi di peringkat PBT, di peringkat kerajaan tempatan, mereka sudah pun mengenal pasti zon-zon banjir yang biasa berlaku. Jadi ini mungkin kita klasifikasikan sebagai zon merah ataupun zon yang perlu diberi keutamaan. Mana-mana zon yang belum pernah mengalami ataupun bakal menghadapi banjir, sebab mereka dah mempunyai data ini, mereka boleh membuat fasa demi fasa untuk
pengurusan banjir tadi, pengurusan dari segi kejuruteraan, pengurusan daripada segi pengaliran tadi. Jadi inilah yang memenuhi kepada spesifikasi bagaimana sinergi yang diperlukan dan juga diminta daripada kerajaan tempatan dan juga agensi yang terlibat untuk mereka melihat semula kepada pelan struktur sedia ada yang telah ditambah baik dan juga yang telah diberikan input baru. Sebab ini melibatkan kepada kawasan zon yang berbeza. Prof, saya nak berhenti rehat seketika dahulu tapi kita bercerita mengenai data, kita bercerita mengenai agensi, bagaimana kita menggerakkan dan juga mengupayakan peringkat komuniti. Itu sedang dilakukan dan juga dan juga telah berlaku, tapi bagaimana kita nak ada satu desakan dan juga satu gerakan yang begitu menyeluruh dan jadi penentu kepada penyelesaian dan juga pengurusan bencana secara keseluruhan. Kita bincang selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita masih lagi bercerita mengenai bencana banjir. Sabah masih lagi mencatatkan ataupun menjadi wilayah tertinggi yang mencatatkan apa teruk terkesan akibat banjir yang masih lagi berlaku pada ketika ini selain daripada Johor dan juga sebahagian kecil kawasan di Pahang. Tapi kita bercerita mengenai bagaimanakah penyelesaian dan juga rangka kerja secara menyeluruh. Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadil Maddin, Pengarah Pelestarian UTM bersama dengan kita. Prof, tadi kita banyak bercerita mengenai bagaimana agensi, data dan juga pihak BBT perlu memainkan peranan mereka dan juga menambah baik tugas-tugas ataupun apa yang telah dilakukan pada ketika ini. Tetapi kita tahu banjir melibatkan komuniti secara terbesar. Nak menyelamatkan perlu juga dibekalkan dengan latihan dan juga training yang sebaik mungkin supaya mereka dapat mengurangkan risiko bencana itu. Begitu juga dengan untuk kita bercerita mengenai kalau nak buat perancangan tebatan banjir dan sebagainya, input daripada mereka diperlukan. Kerana saya tertarik apabila ada di kalangan komuniti mengatakan bahawa ada perancangan banjir tidak melibatkan mereka. Padahal mereka lebih tahu saliran dan juga aliran longkang di belakang rumah mereka. Walaupun mereka menjedari bahawa mereka juga kadang-kadang yang menyekat saliran contohnya. Bagaimana pentingnya untuk kita memberikan satu bentuk advokasi yang terbaik kepada para masyarakat dan mereka sendiri mampu memberikan input. Kerana kelestarian alam itu, kebijakan alam itu kadang-kadang datangnya daripada mereka untuk kita merangka kepada plan yang lebih besar pada plan Prof. Baik, saya melihat kepada isu ini lebih kepada isu cakna ataupun pendidikan secara tidak formal berbanding dengan pendidikan formal. Sebenarnya di peringkat NGO dan beberapa pengalaman kami bersama dengan komuniti, ada benarnya beberapa perkara yang komuniti tidak pasti ataupun tidak diberi peranan, terutamanya dari segi bagaimana mereka menangani isu-isu semasa banjir. Tetapi sebenarnya sejak beberapa tahun kebelakangan ini saya rasa kita sudah mula membuat satu program ataupun beberapa siri cakna bersama dengan komuniti, terutamanya bagaimana memberi panduan kepada komuniti. Bukan hanya bersedia semasa banjir, maknanya kita menyediakan kits, kita menyediakan bahan-bahan, makanan dan sebagainya, tetapi kita memberikan sedikit panduan kepada pihak komuniti, terutamanya yang biasa menghadapi banjir. Contohnya bagaimana kita memberikan mereka bantuan dari segi beting-beting pasir yang mana mereka boleh letak di hadapan rumah, mereka boleh letak di sekeliling rumah dan sebagainya, dan bagaimana untuk juga kita memberikan sedikit modul kepada mereka dalam bentuk tata cara bagaimana mereka boleh menggambling usaha bersama JKK ataupun komuniti setempat bersama dengan penduduk-penduduk kampung untuk membersihkan kawasan sekitar, melibatkan kepada beberapa
masa dan beberapa jadual yang dilaksanakan. Terutamanya yang pertama melibatkan kawasan gutter, kawasan bumbung mereka. Yang kedua melibatkan kepada kawasan saliran dan yang ketiga adalah melihat kepada kalau sekiranya kawasan tersebut berdekatan dengan lembangan sungai ataupun sungai kecil. Jadi elemen ini sudah pun dibawa kepada beberapa komuniti-komuniti yang biasa menghadapi masalah banjir. Contohnya macam di Pahang, kita pernah buat satu program di Pahang, kita pernah buat satu program di Terengganu, malah di Kuala Lumpur pun kita pernah ada satu program bersama dengan kerajaan tempatan untuk nak memberikan sedikit maklumat kepada mereka sekurang-kurangnya seperti mana yang saya sebutkan tadi, ianya boleh mengurangkan dari segi kerosakan harta benda yang paling penting sebenarnya pada mereka, dan yang kedua adalah mereka boleh mengelakkan kehilangan jiwa dan sebagainya. Jadi yang ini saya rasa perlu ada satu bantuanlah di peringkat kerajaan tempatan terutamanya PBT ataupun majlis kerana mereka sendiri mempunyai keperluan staf ataupun fasiliti untuk memberikan panduan ataupun SOP yang tertentu dan terbaik kepada komuniti setempat. Mereka bukan hanya melihat kepada semasa banjir itu berlaku tetapi persediaan sebelum banjir. Bagaimana mereka nak menghadapi. Yang itulah yang perlu dimasukkan dalam pendidikan tidak formal kepada mereka. Prof, apabila Prof berada di lapangan mengadakan program bersama dengan mereka, apa salah tanggap ataupun apa perkara yang berbeza dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa dan juga apa yang mereka faham apabila mereka menjadi mangsa ataupun terdedah kepada risiko banjir, Prof? Baik, mungkin kerana salah satu SOP yang kita laksanakan, kita tidak melihat ada kumpulan sasar yang berbeza. Kadang-kala di komuniti ada yang golongan OKU yang tidak yang berkelainan upaya. Ada juga yang orang tua dan sebagainya. So mereka ini terpisah daripada grup yang dipanggil sebagai arus perdana tadi. Tetapi saya boleh katakan 80% daripada mereka sebenarnya memberikan feedback bahawa itulah kali pertama mereka mendengar bahawa kaedah ini yang paling sesuai dan relevan untuk mereka praktikkan. Sebagai satu contoh yang saya sebutkan tadi, bagaimana untuk membina beting pasir. Sekurang-kurangnya, ianya boleh menyekat sementara air yang mungkin daripada paras daripada bawah lutut, mereka dah boleh kurangkan impak dia masuk ke dalam rumah sebagai satu contoh. Yang kedua, kita juga pernah buat program bagaimana untuk membersihkan kawasan apabila berlakunya banjir, bagaimana untuk mengurangkan dari segi risiko penggunaan barang-barang ataupun penggunaan material yang boleh menyebabkan rumah mereka mungkin digenangi dengan air dan contohnya macam kapet dan sebagainya. Jadi kita beri maklumat pada mereka bahawa kalaulah dah tahu kawasan ini adalah kawasan banjir, tak payah pakai kapet sebagai satu contoh. Jadi inilah antara perkara yang kita memberikan sedikit maklumat kepada mereka dan mereka mengatakan bahawa asas sebenarnya mereka tahu bagaimana nak menyelamatkan diri atau bagaimana meminta bantuan. Tetapi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri ataupun menyelamatkan bahan-bahan ataupun barang mereka sendiri, itu mereka tidak ada panduan. Jadi saya rasa dekat sini mungkin kita boleh keluar bersama dan kita boleh pastikan kita mencapai matlamat supaya paling penting penduduk ataupun komuniti setempat itu mereka tahu bagaimana mereka untuk bersedia sebelum banjir datang kepada mereka. Prof, kita berisiko ataupun majoriti daripada kawasan ataupun penduduk kita berada di kawasan urban, kawasan perbandaran. Urbanisasi kita cukup pesat sekali. Dan kerana urbanisasi itu juga, risiko banjir juga cukup tinggi dan lebih dahsyat berbanding dahulu. Kita mungkin kurang ambil tahu pasal saliran kerana kita rasakan bahawa kalau saya duduk di satu kawasan, oh itu kerja PBT, itu kerja tertentu. Bukannya kerja kolektif kita secara peribadi. Risiko banjir di kawasan perbandaran dan juga di bandar-bandar ini sudah pasti risikonya lebih tinggi dan kerana sikap itu juga merasakan bahawa kita tidak terlibat ataupun tidak akan kena contohnya. Dan Prof juga terlibat dengan program di bandar-bandar juga, di Pasir Gudang dan sebagainya. Bagaimana kita melihat bahawa ada tak satu modul untuk jangka masa panjang daripada segi perbandaran, daripada segi saliran dan juga daripada segi kita melengkapkan diri dengan risiko banjir ini. Kerana kalau saya duduk bandar atau saya duduk di Shah Alam ni pun kita rasa macam takkanlah kita kena banjir. Kita mesti rasa macam ini kawasan-kawasan tertentu je. Walhal risiko tu sentiasa ada, Prof. Baik,
Mungkin kita boleh melihat kepada yang paling asas untuk kita memahami isu ini. Kalau kita berada di rumah, kita biasa diberikan sedikit penerangan, terutama contohnya berkenaan dengan kebakaran ataupun kemalangan yang berada di dalam rumah. Jadi benda yang asas seperti ini sepatutnya ianya sudah menjadi darah daging. Dia menjadi satu piagam kepada setiap rumah. Kalau sekiranya pada masa akan datang, dia bukan berbentuk modul lagi. Modul ini dia lebih bersifat berbentuk pendidikan formal. Tetapi yang paling penting sebenarnya setiap rumah sudah pun menyediakan kits sebelum banjir ataupun semasa banjir dan selepas. Jadi perkara ini sudah perlu ada pada setiap rumah di Malaysia, terutamanya di kawasan bandar. Dan apabila melihat kepada bagaimana mereka mengadaptasi kepada perkara terutamanya SOP ataupun garis panduan yang kita keluarkan, pada masa sekarang kita mudah untuk mencapai perkara tersebut kerana kita tak perlu lagi untuk buat dalam bentuk bercetak. Kita boleh membuat dalam bentuk fakta, infografik yang lebih difahami. Jadi perkara ini perlu dibuat dan boleh dibuat oleh mana-mana pihak dan boleh disertakan sebagai satu kits tambahan terutamanya kepada mana-mana kawasan ataupun terutamanya saya tumpukan kepada kawasan bandar. Kenapa kawasan bandar? Sebab mereka kebiasaannya kurang cakna kepada program banjir ataupun program untuk menguruskan banjir. Jadi ini yang sebenarnya kita kena masukkan. Itu yang kita perlu masukkan dan kita kena sedar kalau kita beli rumah baru ataupun kawasan baru tidak semestinya anda tidak berisiko banjir. Hal berkaitan dengan banjir terdedah risikonya kepada semua orang baik di Kuala Lumpur maupun mereka yang berada di wilayah Sabah atau Sarawak. Terima kasih Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fadil Makdin, Pengarah Pelestarian UTM. Kita cerita pasal banjir, masih ramai lagi ribuan lagi terkesan akibat banjir. Jika ada cadangan, jika ada pandangan, teruskan bersama kami di platform digital kami Astro Awani. Sekian saja Pantau Kerajaan Baru untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.